Ikut ya, okay. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal harifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min syarrin la tashba' wa min nafsil mustajabulat. Rabbi yasir wa la tu'asir ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan malam ini tuan penceramah kita Ustaz Dr. Muhammad Zamrur daripada Fakulti Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. So tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menyerahkan sesi pengajian untuk malam ni kepada Ustaz. Tafadhal mazkurah ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada pembuka bicara. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk menyambung kuliah dalam program Pondok Masjid yang terhenti sementara. Okay, alhamdulillah para peserta semua masih lagi bersemangat untuk mengikuti program ini yang mana pada kuliah pada malam ini adalah berkaitan dengan hak yang bersangkutan atau berkaitan dengan harta pusaka. Yang mana pada kuliah-kuliah sebelum ini, ada 4 kuliah sebelum ini yang kita menyentuh berkaitan dengan pengenalan, berkaitan dengan apa itu harta pusaka. Pada kali ini kita sambung kuliah kita berkaitan dengan al-huquq muta'alliqah bitarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Orang undang-undang lebih mengenalinya sebagai liability harta pusaka atau tanggungan ke atas harta pusaka. Itu bahasa yang orang undang-undang lebih kenalilah. Dari segi bahasa fiqh ia sebut hak berkaitan harta pusaka, bahasa Arabnya disebut al-huquq muta'alliqah bitarikah. Hak-hak yang menyentuh secara langsung berhubung harta pusaka. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikuti kuliah-kuliah kita sebelum ini, kita dah ta'arif dah apa itu harta pusaka, apa itu bukan tergolong dalam harta pusaka. Apakah harta yang ditinggalkan oleh si mati yang tergolong dalam harta pusaka, dan apakah harta yang diperolehi yang masuk selepas kematian yang kita tak masukkan sebagai harta pusaka. Yang itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sudah pun jelas dengan kuliah sebelum ini. Okay? Sebab dia bersangkutan, dia berkait rapat sangat dengan kuliah sebelum ini. Sebab hak yang berkaitan dengan harta pusaka adalah hak yang menyentuh dengan harta yang tergolong di bawah harta pusaka. Jika sekiranya hak berkenaan tak menyentuh harta itu bukan harta pusaka, dia tak terkait dengan perbincangan kita pada kuliah kali ini. Sebab itu kena tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh rujuk balik dengar rakaman semula tentang kuliah sebelum ini untuk kita sama-sama memahami konsep yang kita nak bincang pada malam ini. Okey, pada kali ini kuliah yang selanjutnya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apabila kita sebut apa dia hak yang berkaitan dengan harta pusaka, saya lebih cenderung kepada perbincangan yang kita berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Sebenarnya, kalau mengikut kitab-kitab fiqh, pandangan-pandangan ulama yang mengarang kitab-kitab fiqh, ia memasukkan satu lagi sebelum daripada yang kita nak bincang ini.
iaitu yang berkaitan dengan, kalau dalam kitab fiqh itu ia sebut hak aini, hak yang menyentuh secara langsung dengan harta itu. Hak ini sebenarnya kalau dalam perbahasan kitab-kitab fiqh menyatakan bahawa hak berkenaan perlu ditunaikan terlebih dahulu sebelum urus jenazah. Kan kalau kita baca kitab fiqh, tapi kita tak berlaku dalam masyarakat kita lah. Sebab itu saya fokus kepada apa yang berlaku sahaja. Kenapa? Jarang orang nak pergi cari siapa yang kita pinjam barang nak pergi hantar dulu. Belum urus jenazah. Sedangkan itu hak aini. Siapa yang ada gadaian, kan, barang gadaian dan sebagainya tak lunaskan sebagainya, itu hak aini. Apabila hak aini, maka apabila berlaku kematian, hak itu dulu perlu ditunaikan sebelum urus jenazah lagi. Tetapi tak berlaku dalam konteks kita hari ini. Sebab itu saya fokus kepada yang berlaku dahulu. Okey? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebaik sahaja berlaku kematian, perkara-perkara berikut perlu diselesaikan menggunakan harta pusaka. Apa dia harta pusaka? Harta yang ditinggalkan oleh si mati, yang menjadi milik si mati, masa hidupnya, milik dia, kekal sampai mati, maka itulah harta pusaka. Okay? Sebagaimana kuliah kita sebelum ini, berakhir pada bulan Ramadan hari itu, kalau tak silap saya lah, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik rakaman dalam Facebook itu. Sebab yang kita nak bincang pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan iaitu harta pusaka. Jadi ia tak terkait dengan hak ini nak ditunaikan melalui sumbangan orang ramai. Orang nak tolong bayar. Tak kait. Kecuali kita nak bincang perkara itu dalam soal persetujuan. Itu cerita lain. Yang kita nak bincang sekarang, apa dahulu yang perlu ditunaikan terhadap harta yang ditinggalkan oleh si mati yang tergolong dalam harta pusaka. Apa dia dahulu yang kita nak buat? Ini merupakan tanggungjawab waris. Si mati tak boleh nak tunai dah tuan-tuan dan puan-puan. Dia dah meninggal. Jadi tanggungjawab waris. Kalau sekiranya si mati masa hidup melantik pentadbir untuk menguruskan harta pusakanya, maka tanggungjawab pentadbir bersama warislah yang menunaikan hak-hak ini yang perlu diambil daripada harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berbalik kepada hak yang berkaitan ini. Yang pertama, mengikut tartib tuan-tuan dan puan-puan ya, mengikut tartib. Apa maksud mengikut tertib? Mengikut mana yang dahulu sebagaimana nombor yang saya buat itu pada slide yang saya kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kena ikut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Begitulah konteks perbincangan kita. Mengikut tertib hak ini perlu ditunaikan. Sebab tak boleh langkau. Kan, terutamanya apabila meninggalkan harta yang tak banyak. Kan? Sebab ramai juga yang bertanya nak cari hutang sampai habis bayar baru nak bahagi harta pusaka. Bila agaknya boleh bahagi pusaka ni? Berapa puluh tahun? Nak cari lagi kan sebelum bahagi. Ada yang bertanya dalam konteks itu. Namun demikian, ada tata cara pengurusan yang perlu kita ikuti, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Perlu kita lalui. Boleh, tetapi tata cara itu perlu orang panggil SOP, dia perlu ada lah. Itu maksudnya. Kaedah bagaimana itu perlu ada. Bukan dikatakan tak boleh secara total. Okay? Tak boleh secara total, tak boleh lagi tak selesai hutang, tak bolehlah bagi harta pusaka. Jenuh kita nak cari siapa lagi yang berhutang dengan arwah ni. Rasa-rasa ada lagi ke tak? Tak sudah kita pakai rasa ni. Sampai bila lah nak tunaikan hak-hak lain. Kan? Mungkin dalam konteks itu perlu ada garis panduan.
Okey, tapi dari segi hukum, dari segi tata cara adalah lihat kepada tertib ini. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, tajhizul mayyit. Apa dia tajhizul mayyit? Perbelanjaan pengkebumian atau perbelanjaan pengurusan jenazah si mati itu sendiri. Okey. Yang kedua iaitu qada'u duyuni atau qada'u duyuniha kalau perempuan lah, kalau lelaki duyunihi, iaitu selesaikan segala hutang piutang yang ditinggalkan oleh si mati, termasuklah jika ada tuntutan harta sepencarian dalam konteks negara kita yang memperuntukkan hal tuntutan harta sepencarian ini dalam enactment atau undang-undang keluarga Islam negeri-negeri. Yang ketiga, tanfizu wasayahu atau wasayaha, tunaikan, laksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh si mati. Saya akan perincikan satu-satu nanti tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni saya sebut sahaja dulu supaya kita ingat sebelum saya berpindah kepada slide yang berikutnya. Itu yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, hak waris. Barulah bahagi pusaka, harta yang baki lagi. Kalau tak ada baki, tak adalah. Jangan bahagi pusaka dulu, hutang tah ke mana dan sebagainya. Sebab itu perlu ikut urutan-urutan yang telah dibuat oleh hukum syarak untuk jadikan panduan supaya waris-waris tidak menyalahgunakan harta pusaka yang ditinggalkan walaupun haknya ada. Namun demikian, harta yang dibahagikan itu tidak bersih. Kita tak nak berlaku begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita perincikan satu-satu supaya kita lebih jelas nak tunai penunaian hak ini, supaya kita lebih jelas bagaimana nak tunai, apa yang dimaksudkan belanja ini dan sebagainya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan dengan perbelanjaan pengkebumian atau pengurusan jenazah? Okey. Yang dimaksudkan ada 4 perkara dalam pengurusan jenazah. Ada 4 perkara wajib yang perlu ditunaikan dalam pengurusan jenazah. Ada 4 perkara wajib. Yang pertama bermula dengan mandi. Mandi. Yang kedua bermula kemudian diikuti dengan kafan. Kemudian solat jenazah. Kemudian pengkebumian. Itu merupakan urusan wajib dalam pengurusan jenazah. Sebab apa saya kait itu dulu? Sebab perbelanjaan pengurusan jenazah boleh digunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati yang kita golongkan sebagai harta pusaka, boleh digunakan untuk urus jenazahnya. Jenazah orang yang meninggalkan harta pusaka boleh digunakan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Apabila boleh digunakan, penggunaannya itu hendaklah digunakan melalui perbelanjaan yang wajib dalam pengurusan jenazah. Yang lain tak boleh selain daripada yang disebut ini, iaitu mandi, kafan, lepas tu pengkebumian. Solat jaranglah. Solat tak boleh ambil upah dan sebagainya, jarang bagi upah kan. Kemudian dari segi itu boleh digunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati untuk uruskan jenazahnya jika sekiranya dia ada harta lah. Okey, jika dia ada meninggalkan harta pusaka yang kita kategorikan harta pusaka. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Nanti orang tanya kan tak nak guna boleh tak? Tak ada masalah. Kan nak guna harta lain tak ada masalah. Yang kita nak ni supaya tak salah ambil. Jadi kita nak guna harta yang dia tinggalkan salah tak? Tak salah. Tetapi dengan menggunakannya dalam pengurusan yang wajib. Apa dia wajib? Yang disebutkan tadilah.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ramai yang tanya nanti tahlil macam mana? Tahlil wajib ke? Sebab itu saya kata perbelanjaan yang menguruskan jenazah perkara yang wajib je. Baca Quran di kubur nak upah orang baca, tak wajib. Tahlil, tak wajib. Kenduri arwah, tak wajib. Apabila tak wajib, tak boleh ambil. Senang cerita. Sebab itu nak faham apa dia perbelanjaan yang wajib diguna, yang apa dia perkara yang wajib dilakukan dalam pengurusan jenazah. Itu dulu. Sebab itu nak senang kita faham. Sebab ramai mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya terus ada dah mungkin nak bertanya tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau saya lihat apa ni mungkin ada persoalan dan sebagainya nanti boleh diketengahkan. Tak ada masalah. Selagi mana saya boleh membantu beri pencerahan insya-Allah. Kan? Jadi kalau kita lihat konteks ini tuan-tuan dan puan-puan ya, sebab ramai yang bertanya nak guna harta yang ditinggalkan oleh arwah ni kita nak buat kenduri arwah boleh tak? Saya kena tanya balik, adakah itu perbelanjaan wajib? Tak, maka tak boleh guna. Kalau nak guna boleh tak? Yang itu macam-macam. Nanti saya akan jelaskan tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi apa dia perbelanjaan wajib tadi? Biasanya bawa balik jenazah dari hospital ke rumah dan sebagainya boleh digunakan kalau menggunakan kos. Okey. Bawa jenazah dari rumah ke kubur kalau gunakan kos boleh. Sebab tak sampai sendiri jenazah itu ke kubur. Upah orang memandikan jenazah kalaulah dia kenakan upah. Upah ya. Bukan hadiah. Hadiah tak boleh diberi. Sedekah tak boleh diberi pakai guna harta semati. Sebab itu kita kata upah. Sebab ada yang kata orang itu tak nak ambil upah. Ya, saya tolong je tak nak ambil upah. Tak apalah saya hadiah. Hadiah tak boleh ambil daripada harta semati. Sebab hadiah sunat. Okay. Ambil harta lain lah. Harta pusaka tak boleh. Sebab itu okey, awak tak nak hadiah, tak nak upah, tak apa, saya nak bagi hadiah. Waris kena ambil harta lain. Bukan harta yang ditinggalkan oleh semati. Sebab hadiah ini pengeluaran duit secara beri saja kat orang. Sebab itu nak kena faham dulu. Sebab ramai yang takut tersalah ambil. Apatah lagi sekiranya si mati berkenaan meninggalkan anak yatim. Sebagaimana larangan keras Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratun Nisa ayat 10 tuan-tuan dan puan-puan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Orang yang salah guna harta anak yatim secara zalim, makan harta anak anak yatim secara zalim ini seolah-olah dia menelan api ke dalam perutnya dan ke dalam apilah dia akan dihumbankan. Dalam api yang menyala-nyala dia akan dihumbankan. Lagi keras kita tak nak begitu. Kan walaupun sedikit janji harta tu sedikit banyak tu cerita nombor 2 kat kedai kalau dia kata RM9.90 atau RM9.10 10 sen pun kena bayar sebab harta kan. Dia tak kata jarang kan kedai kalau dia kata tak keep the chain maksudnya kena bayar. Begitulah sebab kita nak tahu sebab dia kata sikit je bukan banyak pun. Bukan masalah sikit atau banyak tuan-tuan dan puan-puan, masalah itu hak orang lain. Kalau macam saya buat contoh kat kedai tadi, kita beli barang RM9.10. Tuan dia kena bayar RM9.10, RM9.10 lah. Kita tak bayar RM9, cari 10 sen bayar. Sebab hak orang walaupun 10 sen. Begitulah harta anak yatim. Sebab ramai yang kata bukan banyak pun. Sikit je. Bukan masalah sikit banyak. Masalahnya hak orang lain. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Okey. Jadi perbelanjaan pengurusan jenazah ni boleh diambil daripada harta semati. Upah mandi. Upah. Bukan hadiah. Bukan sedekah. Upah. Bak kena beza. Upah boleh diambil daripada harta semati. Tiba-tiba orang mandi tu saya tak ambil upah pun. Kita tiba-tiba tak ambil upah, kita pun beri kain plekat kat dia selai. Contoh, kain plekat itu hadiah. Apabila hadiah, tak boleh guna harta si mati. Nak beli kain plekat tu. Sebab dia hadiah. Sebab kita tak beri pun tak apa. Cuma kecil hati tu biasalah. Sebab dia kata tak nak upah. Kan ramai yang begitu dalam masyarakat kita lah.
Kan dia tak nak ambil, kita pun pergilah hantar kain pelekat selai kat rumah dia kan, atau pergilah hantar kain tuala ke dan sebagainya. Ambil di manakah duit beli kain tuala? Kan, supaya kita teliti perkara ini. Okey, jangan guna harta pusaka apabila dia melibatkan hadiah atau sedekah, sebab ia adalah perkara sunat je, bukan wajib ambil daripada harta pusaka. Kan, kalau dia ada upah gali kubur biasanya 1,000, upah tak ada masalah. Ada yang gali percuma pun. Kalau anak-anak buat lagi bagus. Yang ini kita bincang dalam soal kalau digunakan belanja. Okey, kena guna belanja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak mengurus, kita lihat ya, tak sama di antara jenazah A, jenazah B, jenazah kampung, jenazah bandar, berbeza kos pengurusan. Lihatlah mengikut uruf adat tempatan. Bermewah tak boleh. Contohnya lah, mengikut uruf keadaan-keadaan. Itu tak boleh nak hukumkan sama semua jenazah A, jenazah B sama. Mungkin berbeza. Rumahnya jauh dari hospital, rumahnya jauh daripada kubur dan sebagainya. Nak hantar mungkin kosnya lebih tinggi. Begitulah saya kata tadi, bergantung kepada keadaan. Bukannya pakai sama je seluruh umat Islam, tak. Bergantung kepada uruf dan keadaan situasi yang berlaku. Okey, oleh itu kadar perbelanjaan mengikut status si mati. Dia orang kaya kah, dia orang miskin kah, dia orang bandar kah, dia orang kampung kah, pendalaman kah, kos-kos yang digunakan itu mungkin berbeza bergantung kepada status si mati. Islam tidak menentukan, okey, kos pengurusan jenazah tak boleh ambil lebih pada 1,000. Tak ada, Islam tak tentukan begitu. Tak boleh lebih daripada ini, tak boleh. Itu bergantung kepada suasana, keadaan dan situasi semasa yang sentiasa berubah. Okey, itu cantiknya Islam kita. Kalau kita tak ada, tak boleh ambil lebih daripada 1 dinar contoh, lenuh kita kan. Kan, lebih kosnya kan. Islam ini cantiknya kerana dia bersesuaian dengan keadaan masa dan tempat itu. Perbelanjaan selain daripada yang disebutkan tadi, seperti kenduri arwah, tahlil yang digunakan belanja keuangan dan sebagainya, itu tidak boleh menggunakan harta yang si mati tinggalkan sebagai harta pusaka. Nak guna harta lain boleh, khairat kematian dan sebagainya. Sebab itu nak kategori harta pusaka tu mana dulu tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Kita masuk, ini harta pusaka. Nak guna untuk buat tahlil, tak boleh. Ini harta sumbangan orang ramai, khairat kematian, nak guna untuk tahlil, boleh. Sebab itu jangan ganggu dua itu. Kan? Yang kita duk bincang yang kata tak boleh nak buat itu, bukan tak boleh nak buat majlis, tak boleh guna belanja. Yang ada beza dua tu. Nanti dia kata tak boleh kena buat kenduri arwah. Terpulang. Saya kata terpulang. Terpulang. Tapi kalau buat, jangan guna harta pusaka. Itu sahaja larangannya, guna harta. Bukannya yang hal lain, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi, jika si mati tak berharta, bagaimana nak uruskan jenazahnya? Siapakah yang menanggung si mati masa hidup dulu? Orang itulah yang diberi keutamaan untuk belanja urus jenazah dia. Kemudian diikuti, kalau tak ada juga orang Baitul Mal. Kalau tak ada juga pergi kepada orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya dalam kalangan umat Islam kawasan itu dulu. Sebab dia fardu kifayah. Wajib kena tunaikan, kalau tak ada semua salah. Kan dia fardu kifayah urus jenazah ni. Yang mula-mula sekali, siapakah kaum kerabat yang ada dengan si mati, terutamanya yang menanggung nafkah dia masa hidup dulu, orang itu diberi keutamaan atau harta orang itulah digunakan untuk urus jenazah dia. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Belanja urus jenazah bagi si mati yang ditanggung nafkahnya semasa hidup, wajib ke atas si penanggung nafkah. Tadi saya beri panduan secara umum. Okey, secara umum tuan-tuan dan puan-puan, secara umum. Sekarang ini kita khususkan sikit lagi. Okey, khususkan. Kalaulah seorang jenazah atau si mati berkenaan adalah isteri, suaminya masih hidup.
masih lagi bergelar suami isteri. Isteri meninggal dunia, harta yang digunakan dalam mazhab Syafi'i kita, harta untuk nak menguruskan jenazah isteri wajib menggunakan harta suami, bukan harta pusaka. Itu lebih khusus lagi. Okay, tadi yang umum. Ni khusus. Okay. Kalaulah seorang itu masih lagi ada suami, isteri yang meninggal, Allah yarhamah ini, urus jenazahnya pakai harta suami. Bukan harta isteri berkenaan ataupun Allah yarhamah berkenaan, walaupun dia lebih kaya daripada suami. Hartanya banyak. Tengok Islam. Kan, sebab itulah imbangan tanggungjawab dengan harta pusaka tu kita perlu tengok semua. Sampai ke mati ditanggung. Sebab orang kata isteri dapat sikit harta suami, kalau isteri mati suami dapat banyak. Tanggung jenazah dia pun pakai harta suami. Begitulah indahnya Islam. Dia melihat dari segi konsep itu adalah konteksnya adalah tanggungjawab dalam pemilikan harta berkenaan. Walaupun isteri kaya, suami taklah kaya, mana tetap pakai harta suami. Urus jenazah isterinya. Tiba-tiba suami tak nak, ambil harta pusaka. Masa bahagi nanti tolak dulu. Seolah-olah suami berhutang. Tapi tak begitulah masyarakat kita kan. Tapi hati-hatilah suami itu. Itu maksudnya hati-hati. Sebab kalau yang ambil daripada harta pusaka, mungkin ada anak-anak yang masih bawah umur, mungkin ada orang nyanyok yang ditinggalkan, mungkin mak kepada isteri berkenaan sudah pun nyanyok contohnya. Bapa dia sudah pun nyanyok contohnya. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, terbataslah dia nak ambil. Tak boleh nak tanya, setuju tak saya nak ambil harta si mati ni untuk urus jenazah dia? Suami tanya. Kan, waris lain setuju, anak yang bawah umur? Kan, kena ambil perhatian perkara inilah. Jadi itu, jadi suami yang tanggung urus jenazah isterinya pakai harta suami. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Begitu jugalah kalau yang meninggal dunia itu kanak-kanak yang masih di bawah tanggungan bapanya. Maka pakai harta bapa urus jenazah anak itu walau anak itu berharta sekalipun. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Okey. Jadi kalau yang bertanya boleh atau tidak nak menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati untuk membuat kenduri arwah, untuk membuat majlis tahlil, untuk membuat hal-hal lain lagi lah. Kan, majlis tahlil, kenduri arwah dan sebagainya, nak buat hadiah, nak sedekah dan sebagainya untuk niatkan pahala kepada si mati? Persoalan. Kan mungkin ini yang tuan-tuan dan puan-puan terbuku nak tanya, saya highlight dulu. Okey. Kan tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh tak nak buat? Dia kata apa salahnya, kan nak hadiah pahala kepada arwah. Saya selalu jawab, nak hadiah pahala kepada arwah, pakailah harta sendiri. Kerana sekarang arwah sudah tidak berharta. Apabila seseorang itu meninggal dunia, semua dia tinggalkan. Yang dia bawa apa dia? Amal dia. Harta tak dah. Jadi bukan harta dia lah apabila dia meninggal. Harta itu dah berpindah kepada pihak lain, yakni waris dan sebagainya lah. Orang yang diwasiat dan sebagainya kan. Jadi bukan harta, kita kata dah harta dia. Mana harta dia? Sebab soalan kita, masyarakat kita tak faham. Apabila orang itu meninggal dunia, dia tidak ada harta. Harta itu dah jadi hak orang lain. Kena faham itu. Mati sahaja harta berkenaan tu tak ada. Dia pergi nanti bawa amal dia je. Harta tak mengikut sekali, ikut dia tanam dalam kubur, tak ada. Sebab ramai yang pergi ke situ lah. Dia kata harta tu kan harta dia. Mana ada harta dia? Dia dah mati. Harta orang mati, mana ada? Geran tanah kena tukar nama, geran kereta tukar nama, tukar habis semua. Mana ada nama dia dah. Kan? Contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita lebih faham dan lebih nampak. Okay? Jadi boleh atau tidak nak buat? Okay, nak gunakan jika ada syarat-syarat lah, SOP dia lah. Sebab itu saya kata ada garis panduan lah. Sebab kita guna selain daripada yang wajib digunakan.
Sebab harta apabila meninggal dunia, dia menjadi sebahagiannya hak waris. Waris boleh melepaskan haknya. Tetapi ada peraturan. Bukan boleh begitu saja. Yang pertama, nak guna juga harta arwah. Jangan melibatkan harta anak yatim dalam harta itu. Hak anak yatim dalam harta itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada dalam kalangan waris yang berhak dapat harta pusaka adalah mereka yang tidak boleh beri persetujuan. Okey, tak boleh beri persetujuan. Maksudnya orang yang unsound mind ataupun orang yang OKU mental, orang yang kelainan upaya dari segi mental, orang yang nyanyuk dan sebagainya. Tak ada dalam golongan itu. Ya. Kalau ada, macam mana nak buat? Ambil bahagian orang yang setuju je. Tak ada masalah, patut niatlah pahala. Hadiah daripada dia lah. Jangan ganggu semua. Jangan ganggu semua. Cuma saya selalu berpesan apabila dilakukan perkara yang sedemikian, buat catatan. Kalau semua waris dah dewasa, akil baligh semuanya, dan orang yang berupaya, orang yang ahli tasarruf semuanya. Ahli tasarruf ni bukan hanya semata-mata baligh, cerdik sekali, okey. Cerdik dah dalam pengurusan harta pusaka, harta dia dan sebagainya. Saya selalu berpesan tuan-tuan dan puan-puan ya, berapakah kos belanja yang digunakan untuk kenduri arwah, kenduri tahlil jika menggunakan harta pusaka, walaupun waris semua setuju bersepakat, katakanlah hendaklah buat catatan sedikit berapa kosnya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT ya? Sekiranya muncul yang kedua nanti, iaitu hutang. Jika harta si mati dah tak ada dah. Okay? Tak ada. Sedangkan ada lagi hutang yang belum dijelaskan. Tak ada itu, sebahagiannya dah digunakan untuk urusan kenduri arwah, kenduri tahlil. Waris-waris wajib menggantikannya untuk bayar hutang. Jumlah yang digunakan sebagai diambil daripada harta pusaka atas dasar semua waris setuju dan layak beri persetujuan untuk membuat kenduri arwah, kenduri tahlil, hadiah, wakaf, nak hadiah pahala kepada arwah, nak bagi rumah anak yatim dan sebagainya. Ramai orang sensitif begitu, kita nak hadiah pahala kan kita kata. Saya selalu sindir je, nak hadiah pahala pakai harta sendirilah, takkan nak pakai harta orang. Kan? Sebab harta pusaka ni ada hak-hak orang lain. Okey, kan? Bahagian sendiri tak ada masalah. Okey. Jadi buat catatan berapa kita guna untuk beri kepada rumah anak yatim ambil daripada harta pusaka walaupun semua waris setuju. Sebab apa? Sebab kalau masuk nombor 2 nanti iaitu bayar hutang. Jika harta tidak cukup untuk bayar hutang tuan-tuan dan puan-puan, tak cukup. Habis dah. Okey. Habis dah harta si mati, si mati tak tinggal banyak sangat harta pun. Contoh, habis digunakan untuk perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Jumlah yang digunakan untuk kenduri arwah, kenduri tahlil dan lain-lain yang patut tidak menggunakan harta pusaka si mati tetapi dipersetujui oleh waris, jumlah berkenaan wajib diganti untuk bayar hutang oleh waris-waris. Sebab itu kena catat jumlah yang digunakan walaupun semua waris setuju. Supaya takut timbul bimbang-bimbang nanti, timbul dalam soal nak bayar hutang tak ada harta dah. Wajib sebab hutang wajib bayar. Kenduri arwah, kenduri tahlil, kan benda yang tak wajib. Takkan dahulukan benda yang tak wajib daripada benda yang wajib. Di situlah ulama berbahas. Kita tak dah belanja habis dah, hutang dah habis dah, harta tak payah bayarlah. Kita telah mengguna atau menyalahgunakan harta pusaka dan waris yang bersetuju tadi menanggung semuanya. Sebab hutang wajib dibayar. Okay? Sebab itu saya suruh catat sekadar jumlah yang digunakan dalam urusan kenduri arwah, kenduri tahlil. Untuk kita ambil langkah berhati-hati. Sebab kemungkinan tak cukup bayar hutang nanti, wajib guna sekadar jumlah yang kita ambil ya. Kan? Kita akan berpindah kepada yang kedua nanti. Cuma di sini kita nak bagi pencerahan atau nak bagi penjelasan supaya kita nampak.
Okey. Berbalik kepada kalaulah si mati berwasiat. Berwasiat, hukum wasiat lah jatuhnya. Hukum wasiat pun duduk selepas bayar hutang. Sebab katakanlah si mati belum meninggal dulu, ia pernah allocatekan satu harta pusaka harta dia ni, yang ini guna lepas saya mati nanti, gunakan duit ini untuk jamu masyarakat kampung, buat kenduri arwah ke kenduri tahlil ke, untuk saya bila saya mati nanti saya peruntukkan 5,000 contoh kan, bila saya mati. Itu wasiat. Wasiat penunaiannya lepas bayar hutang, bukan pakai itu dulu. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Kalaulah tak cukup untuk bayar hutang, tak pakai yang wasiat tadi, guna dulu untuk bayar hutang. Okay? Sebab wasiat duduk ranking yang ketiga, hutang yang nombor 2. Sebab itu penting juga ranking-ranking ni, supaya kita berhati-hati, supaya kita nampak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mungkin ada soalan, nanti saya akan respon kemudian ya. Okey. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang kedua, qada'u duyunihi atau qada'u duyuniha, bayar hutang si mati, lelaki ke perempuan. Kalau ada hutang, pakai harta dia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, hutang yang ditinggalkan oleh si mati wajib dibayar ya, wajib dibayar. Wajib dibayar ni pakai mana? Pakai harta pusaka. Kena jelas tu. Hutang si mati yang si mati tinggalkan, maknanya dia berhutang semasa hidup dia. Tak sempat nak bayar mana-mana hutang yang dia tinggalkan. Kemudian dia meninggal dunia. Hutang berkenaan wajib dibayar menggunakan harta pusaka. Okay? Jadi bayar guna harta pusaka. Okey, jelas dia? Okey. Kerana waris tidak wajib ke atas mereka membayar hutang si mati guna harta mereka. Okay. Waris, saya ulang ya, waris tidak wajib membayar hutang si mati dalam bentuk kehartaan ya. Hutang si mati dengan menggunakan harta waris sendiri. Wajib bayar hutang si mati menggunakan harta pusaka. Jika sekiranya tak cukup harta untuk bayar hutang, waris tak wajib ambil harta dia untuk bayar hutang si mati, tak wajib. Kalau berkelapangan, kalau ada waris yang berkelapangan, bolehlah nak tolong bayar, tapi tak wajib bagi mereka. Perlu ingat itu dulu satu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Okey. Okey, baik. Jadi isunya dulu, yang pertama dulu, hutang yang ditinggalkan oleh si mati wajib dibayar guna harta pusaka. Okey, itu keyword dia. Hutang yang ditinggalkan oleh si mati masa hidup dulu dia berhutang, lepas tu tak sempat bayar dan sebagainya, mungkin tak ada kelapangan dan sebagainya, itu hal masa hidup lah. Apabila dia meninggal dunia, wajib dibayar menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati, atau kita katakan harta pusaka. Itu keyword dia. Oleh itu, waris tak wajiblah bayar pakai harta mereka. Senang cerita. Nak bayar terpulang. Nak kata Allah, ayah saya ada hutang ni, saya pakai harta saya lah bayar. Siam pula. Nak lepaskan hutang arwah ayah dan sebagainya. Dia nak guna, tak ada masalah. Kalau anak tak guna, tak salah. Itu saja. Tapi harta pusaka tak boleh. Kena guna dulu. Itu sebab dia wajib. Okay, jumhur ulama mengatakan hutang wajib dibayar. Semua ulama mengatakan wajib bayar. Cuma ulama khilaf tentang hutang Allah Ta'ala ni wajib bayar atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan hutang kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala yang bersifat kehartaan wajib dibayar. Antaranya bersifat kehartaan lah. Haji bersifat kehartaan sebab nak pergi kena pakai harta. Itu maksudnya. Maksud saya bersifat kehartaan. Yang haji kena tak? Kena. Haji bukan harta.
Mana tak hartanya? Sebab kemampuan bukan kemampuan dari segi fizikal saja, kemampuan dari segi belanja. Belanja itulah harta. Okey. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya, nak pergi kan. Jadi jumhur ulama mengatakan hutang Allah wajib dibayar. Okey, jumhur ulama. Okey, hutang kita terbahagi kepada dua. Satu hutang dengan Allah Subhanahu Taala, yang kedua hutang sesama manusia. Sesama manusia ni termasuk bank lah. Sebab ada juga orang tanya, saya kata hutang sesama manusia. Hutang bank kena bayar tak Ustaz? Kan? Kenalah. Itu dimasuk di bawah kategori sesama manusia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Nanti tak bayar pula hutang yang bukan dalam bentuk manusia, kan syarikat dan sebagainya. Kena. Itu sebab urusan sesama manusia. Kita bank pun berurusan dengan manusia. Syarikat berurusan dengan manusia. Itu dikatakan hutang sesama manusia. Dalam mazhab Syafi'i, kita beri penekanan mazhab Syafi'i kita yang menjadi mazhab arus perdana di Malaysia kita ini, mengatakan kalaulah ada dua hutang, seseorang ini berhutang dengan Allah Subhanahu Taala, berhutang dengan manusia, meninggal dunia dia, harta pusaka dia yang mana dulu kalau nak ikut ranking? Dalam mazhab Syafi'i bayar hutang Allah Subhanahu Taala dulu. Sebab apa perlu ikut ranking tak ranking ni? Kita bimbang takut tak cukup harta. Kalau harta banyak tak ada masalah. Kalau harta tak cukup macam mana? Hak mana dulu yang perlu kita tunai? Sebab itu ada ranking-ranking ulama kita duk bincang ni. Ada orang panggil tertib-tertib dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Okey, jadi dalam mazhab Syafi'i kita hutang Allah dahulu, barulah hutang manusia. Apa dia yang dikatakan hutang Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, apa dia yang dikatakan hutang Allah Subhanahu Wa Taala ini? Antaranya, tuan-tuan dan puan-puan ya, antaranya hutang Allah Subhanahu Wa Taala ini antaranya adalah seperti zakat. Zakat. Si mati tak bayar lagi zakat. Harta dia dah cukup haul, cukup nisab masa hidup dulu, tak berkesempatan, sama ada tak berkesempatan atau kelekaan dan sebagainya, tak bayar zakat, wajib bayar. Dah cukup haul masa hidup dulu, tak bayar. Itu hutang Allah Subhanahu Taala, wajib dijelaskan dengan mengambil sekadar zakat yang wajib dibayar lah. Okey. Zakat fitrah pun sama, terlupa nak bayar tahun itu. Zakat fitrah. Okey. Lupa nak bayar. Kan contoh, kalau waris tak tahu cerita lain ya. Yang kita bincang ni waris yang tahulah. Kalau tak tahu nak tunai macam mana, saya tak tahu. Contoh yang kita bincang ni yang tahu. Yang tak tahu tak boleh. Yang mimpi tak pakai. Ayah dia datang dalam mimpi supaya tunaikan zakat dia yang ia lupa nak bayar dulu. Kita tahu tak tahu pun. Kan contoh kafarah yang dia pernah dulu. Contoh kita kalau tahu kena ya, tapi mimpi bagi tahu, tak pakai mimpi tu. Kalau kita yakin mimpi tu betul, pakai duit kita lah. Jangan pakai duit harta pusaka. Mimpi bukan sumber hukum untuk dijadikan pegangan. Tak boleh jadi sumber hukum. Nak ikut tak ikut tu terpulang masing-masing lah, tapi nak jadikan sumber hukum tak boleh. Sebab ramai kata, saya mimpi macam mana ni, nak tunai ke tidak Ustaz? Payahlah. Mimpi yang lain tak nak tunai, mimpi kan macam-macam mimpi lagi. Okey, mimpi beri sedekah tak beri pun. Kan, mimpi ni jadi nak pakai pula. Pelik kita. Kan, saya selalu sindir begitulah. Kan, kan. Ia tahu melalui mimpi tak pakai ya. Okey, ia tahu. Sebab itulah orang Islam ini amat-amat digalakkan menulis perkara-perkara ini ya. Bimbang takut kita lupa. Hutang kita sesama manusia mungkin kita tulis dalam buku 35 dan sebagainya. Hutang kita dengan Allah Subhanahu Taala macam mana? Yang bersifat ini. Kan kita bimbang-bimbang, kita ada orang nak tunai nanti. Kita dah meninggal, rupanya ada hutang yang mungkin waris-waris tak tahu pun. Tak salah waris sebab mereka tak tahu. Seeloknya ada sikit catatan ataupun beritahu kepada waris-waris terdekat bahawa saya ada ni hutang-hutang apa, zakat saya tak sempat nak bayar juga ni. Nantilah besok-besok saya akan bayar. Dia bagi tahu isteri anak-anak dia kan. Jadi meninggal belum sempat. Isteri tahu dan yakin bahawa itu kita kena bayarlah tuan-tuan dan puan-puan dia. Itu antaranya zakat. Lepas itu lagi apa dia lagi tuan-tuan dan puan-puannya? Fidyah. Fidyah pun termasuk. Kan fidyah orang yang tinggal puasa ni. Kan contohnya
wajib bayar pakai harta pusaka yang ditinggalkan oleh dia. Antaranya lagi tuan-tuan dan puan-puan ya, kafarah. Kafarah ia langgar sumpah. Kafarah Ramadan, dia berlaku hubungan suami isteri siang hari bulan Ramadan, nak bebas hamba tak ada dah masa tu. Nak puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami berkenaan terutamanya tak ada. Tak ada pula, tak berkesempatan. Atau puasa nak cukup pula batal balik, kena start baru, lalah meninggal di akhirnya. Kena bagi makan fakir miskin 60 orang. Nak beri makan fakir miskin 60 orang, kena pakai belanja. Nak beli makanan itu. Nak beri makan 60 orang kan, 60 fakir miskin ini. Fakir miskin ya. 60 cupak. 60 cupak makan kepada fakir miskin. Jadi itu dikira hutang Allah SWT. Atau sumpah kafarah. Kafarah sumpah, ia langgar sumpah dia. Dia bersumpah tapi ia langgar sumpahnya. Kena bebaskan hamba, boleh buat pilihan bebaskan hamba, dah tak ada. Kemudian kena beri makan 10 orang miskin, atau beri pakaian kepada 10 orang miskin, atau tak mampu ketiga-tiga tu, dia puasa 3 hari berturut-turut. Sekarang ni dah meninggal 3 hari, bukan berturut lah, dia puasa 3 hari kan. Dia wajib puasa selama 3 hari untuk dia. Itu langgar sumpah. Dia bersumpah wallahi, sumpah yang sah lah, wallahi wa billahi wa tallahi dan sebagainya, langgar kan. Tiba-tiba dia langgar, tak tunaikan kan, melanggar sumpah, kena bayar kafarah sumpah. Beri makan 10 orang miskin, bebas hamba kita tak bincang lah sebab hamba tak ada, okey. Ataupun beri pakai 10 orang miskin. Itu semua guna belanja. Atau dia tak mampu, dia puasa, itu jika dia masih hidup. Sekarang dia puasa 3 hari tu, sekarang dia dah meninggal. Jadi kalau dia ada harta, beri makanlah 10 orang miskin, atau beri pakailah 10 orang miskin. Semua nak guna harta. Kan? 10 orang miskin tu, secupak beras satu orang. Secupak beras. Kena tanya pusat zakat lah. Pusat zakat ada kadar-kadar dia. Lebih selamat begitulah, rujuk kepada pihak berkuasa. Nak bayar ke mana, pergi kepada pusat zakat, tak apa dan sebagainya. Okey, yang kutip Baitul Mal dan sebagainya itu. Ataupun kafarah-kafarah lain lah, nazar, kafarah haji kan, bayar dam haji kan kena bayar, ada bayar balik, ada bayar di sana kan, orang pergi haji tu. Itu hutang-hutang Allah SWT tu. Nazar, dia bernazar. Dia bernazar supaya hutang dia dia bernazar. Seorang itu nazar yang sah menurut hukum syarak dulu ya. Nazar ni macam-macam bentuk nazar. Nazar yang bersifat kehartaan. Katakanlah kalau dia berjaya mendapat projek ini, dia nak buat beri makan nak buat kenduri kenduri kesyukuran. Kenduri kesyukuran. Dia bernazar kan, kalaulah berjaya dapat projek, anak dia berjaya dapat rizak yang bagus dan sebagainya, dia bernazar. Nazar tu biar nazar yang sah lah. Baik itu kena belajar juga bab nazar yang ada, nazar yang tak betul, yang sah menurut hukum syarak. Ia bernazar untuk solat, itu tak timbul isu lah. Solat mana ni? Solat wajib bukan nazar. Ia bernazar ni benda yang tak wajib. Benda yang tak wajib atau harus atau sunat je. Bukan benda yang wajib. Saya bernazar bila berjaya anak saya periksa, saya nak solat 5 waktu. Tak pakai nazar tu. Tak bernazar apa wajib. Kan, nazar perkara yang wajib dah. Sebab itu nak kena belajar pula bab nazar lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Nak bagi tahunya kalau seorang itu kata saya bernazar dengan Allah SWT, lafaz ni nazar bukan dalam hati, lintasan itu bukan. Sebab itu kena faham nazar. Dia kata ayah saya bernazar, macam mana awak tahu? Ayah saya beritahu saya, dia lafaz. Okey, macam mana awak tahu ayah saya bernazar, macam mana awak tahu? Rasa-rasanya lah, pakai rasa payahlah. Sebab ini soal harta ni. Okay. Rasa-rasanya lah Ustaz. Kan biasa orang buat begitu. Tak boleh pakai rasa, kena yakin dia bernazar. Sebab mengguna pakai harta lah. Okay. Tiba-tiba berjaya anak dia, belum sempat. Tiba-tiba berjaya dapat projek dan sebagainya, belum sempat nak tunaikan nazarnya. Kan, belum sempat nak tunaikan nazarnya, meninggal. Okay. Kan, na'udzubillah lah. Belum sempat, tak ada kesempatan. Okey, bulan depan kita buatlah. Kan, tiba-tiba meninggal. Na'udzubillah. Wajib tunaikan nazar, gunakan harta dia. Itu hutang Allah SWT, antara hutang Allah
Subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi timbul isu di antara nak bayar hutang Allah Ta'ala dan manusia dulu. Dalam jumhur kata hutang Allah Ta'ala wajib bayar. Dalam mazhab Syafi'i kita kata hutang Allah Ta'ala dahulu lagi daripada hutang manusia. Kenapa? Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis Rasulullah mengatakan bahawa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Okey. Jiwa atau roh orang Islam ini terikat, tergantung dengan hutangnya. Okey. Sehinggalah hutang itu dijelaskan, okey, atau dilepaskan daripada dia. Jadi wajib bayar hutang. Jangan biarkan kita kata kita amat sayang jenazah kan. Sayang jenazah. Siapa jenazah tu? Arwah ayah saya, Ustaz. Bayar tak lagi hutang dia. Dia yang berhutang, dia lah yang bayar. Awak tak sayang jenazah. Ramai jawab begitu, dia yang berhutang, dia lah yang bayar. Memanglah bayar pakai harta yang dia tinggal. Kalau dia balik bayar hutang, meninggal pula orang yang ambil duit hutang itu. Kan? Tak boleh balik dah. Kita lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ramai yang jawab mudah begitu. Dia yang berhutang, takkan saya nak kena bayar. Bukan suruh awak bayar pakai duit awak. Awak bayar pakai duit yang dia tinggalkan. Harta yang dia tinggalkan. Harta ya. Saya nak jelaskan sikit lagi sebelum kita pergi kepada soal jawab. Bab-bab macam ini kena detail sedikit sebab berlaku dekat dengan masyarakat kita. Kita sambung lagi akan datang. Okey. Saya nak beri penjelasan di sini sedikit lagi tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya pergi kepada soal jawab. Okey. Dalam Al-Quran juga ada menyatakan tentang kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat 176. Banyak menyebut tentang ayat-ayat ini. Contoh surah An-Nisa ayat 11 contohnya, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Bahagi harta pusaka ni bila selepas ditunaikan wasiat dan selepas bayar hutang, barulah bagi harta pusaka. Ayat Al-Quran menyebut tunaikan wasiat dulu, barulah bayar hutang. Tetapi dari segi praktikal atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh At-Tirmizi, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bid-daini qabla al-wasiyah. Okey, dalam hadis ni mengatakan bahawa aku melihat, yakni Saidina Ali, sebab hadis ni riwayat Saidina Ali, diriwayatkan oleh Saidina Ali karramallahu wajhah. Okey. Ra'aitu, saya melihat, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bayar hutang daripada wasiat. Walaupun ayat Al-Quran menyebut wasiat dulu, kan nanti kita keliru. Kita tak baca tafsir, kita hanya tengok terjemahan literal sahaja ayat Quran itu. Surah An-Nisa ayat yang 11 yang saya baca tadi yang mengatakan bahawa mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, ila akhir ayat lah. Selepas daripada tunaikan wasiat, lepas bayar hutang, barulah bagi pusaka. Dia sebut wasiat dulu. Memanglah baca terjemahan ayat Al-Quran disebut begitu, tapi perlu dilihat kepada tafsiran, perlu dilihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan mengapa didahulukan wasiat daripada hutang? Sebab hutang biasanya ada orang akan tuntut. Wasiat kalau masing-masing diam kan, ada orang nak tuntut. Waris tahu ada wasiat, si mati pesan kepada waris, pesan kepada peguam, peguam buang je. Contoh, peguam kata, ada wasiat, kita senyap dah lah, siapa yang tahu? Kan? Sedangkan wasiat yang sah menurut hukum syarak wajib ditunaikan oleh waris-waris atau pihak yang menjaga harta yang ditinggalkan oleh si mati. Okey. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab nanti ada yang baca Quran, dia kata, saya dengar yang ustaz bagi kuliah hari tu, dia kata hutang dulu belum wasiat.
Saya baca Al-Quran ayat surah Nisa ayat 11, 12, 176 mengatakan wasiat dulu baru hutang. Hak mana satu ni? Jadi nak elakkan daripada kekeliruan itu. Ia pun bertanya, hak mana satu nak tunai ni, keliru dah dia. Saya dah beri penjelasan bahawa ayat Quran berkenaan dihubungkan dengan pentafsiran dan hadis tadi. Rasulullah tunaikan hutang dulu, barulah bermula dengan bayar hutang dulu, barulah diikuti dengan wasiat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu supaya kita jelas nanti baca ayat Quran tak kekeliru. Okey, saya balik sikit lagi sebelum pergi kepada soal jawab. Kita dah hampir 1 jam tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung lagi insya-Allah. Okey. Sikit bayar hutang si mati menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati sebagai harta pusaka. Harta, saya tak kata duit ya. Harta, duit salah satu harta. Sebab ramai yang saya jumpa masyarakat kita bertanya kepada saya, ya Ustaz, saya ada satu soalan. Ayah saya ini ada meninggalkan hutang, tetapi duit dia sudah habis. Tak ada duit. Kena bayar lagi ke hutang arwah ayah saya ni? Saya kata arwah ayah awak ini ada hutang. Kena bayar lagi ke tidak? Tanya Ustaz. Duit dah habis. Saya tanya ayah awak ada harta apa lagi? Rumah ada 2 buah. Kereta ada 3 buah. Lembu ada 30 ekor. Kan? Tanah ada 5 ekar. Kan rumah kedai ada 4 buah. Contoh. Banyak harta dia kan. Contoh. Rumah flat, kondominium. Ayah dia ada. Cuma duit tak ada. Macam mana? Saya kata bayar hutang pakai harta si mati. Pandai-pandai warislah mencairkan harta. Itu untuk bayar hutang. Ataupun orang yang beri hutang dulu, dia kata hutang awak sama dengan nilai rumah, saya nak rumah. Waris setuju. Itu cara bayar hutang. Sebab ramai kata ingat bayar pakai duit je. Tak ada duit tak payah bayar. Sedangkan harta si mati banyak. Sebab itu saya kena fahamkan dulu bayar hutang si mati pakai harta pusaka. Kan? Supaya kita lebih jelas. Tak timbul isu dah akan datang, kita tanya, duit dah habis. Nak bayar hutang macam mana? Suruh bayar hutang pakai harta. Jadi duit salah satu bentuk harta je. Boleh nak bayar melalui jual tanah, bayar hutang. Jual rumah, bayar hutang. Itu maksudnya. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Tapi kena hati-hatilah perkara bagaimana waris nak mengurus. Itu kaedah pembayaran. Kaedah pembayaran, warislah pandailah masing-masing lah berurusan bagaimana nak menguruskannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pergi lagi lebih lanjut, kita nak balik kepada persoalan dan sebagainya nanti. Jadi perlu diingat, 2 kita bincang pada malam ini, hak yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, tak kiralah si mati itu lelaki atau perempuan terutamanya lah. Tak kira. Okey. Okay. Jadi 2 hak dah kita boleh nampak. Hak yang pertama pengurusan jenazah dan ada perbahasan yang lebih detail kita dah jelaskan. Hak yang kedua adalah pelunasan hutang si mati. InsyaAllah akan datang kita akan sambung hak yang berikutnya seperti harta pencarian, wasiat dan sebagainya. Okey. Jadi mungkin ada persoalan-persoalan yang ditanya oleh peserta kita, pendengar kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin saya boleh respon sekadar ilmu yang saya ada lah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, baik. Okey, saya stop sharing. Kita nak rujuk kepada mungkin ada persoalan-persoalan yang berbangkit daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tengok pada chat dulu ya tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau ada dalam chat ini. Okey. Chat dalam Zoom kita. Okay. Ada soalan tu Ustaz daripada chat. Chat ada soalan ya? Ada. Okey, sekejap saya rujuk ya. Okey, baik. Okey, saya slide itu boleh larus dia pas kepada peserta, itu tata cara terpulang saya, tak ada masalah. Okay, slide yang saya kongsi tadi. Okey, bagus. Okey. Sekejap ya, saya ujuk. Doktor,
Jika si mati, ni soalan daripada Kamisah Salikin. Alhamdulillah Puan Kamisah selalu ikuti kita. Okey. Kan. Okey, alhamdulillah, moga sihat. Okey. Jika si mati tidak ada harta, tiada ahli keluarga, maka siapakah yang menanggung perbelanjaan jenazah? Adakah Baitul Mal yang menanggungnya? Ya, Baitul Mal dululah, barulah orang-orang kaya. Kalau ikut tartibnya lah, orang-orang kaya lah. Kan kalau ikut tartibnya begitulah. Okay, Baitul Mal dahulu, lepas tu orang-orang Islam yang kaya raya lah. Yang ada harta terutamanya. Okay, tak ada waris, tak ada apa nak tanggung ini. Macam mana? Jenazah wajib urus Baitul Mal. Tapi jarang kita sampai ke Baitul Mal kan. Jarang sangat. Jarang. Okey, sebab kita ada wang khairat. Boleh guna wang khairat berkenaan yang kita masukkan masjid, Qaryah Taman, surau, kampung-kampung yang mungkin ada. Ada sumbangan-sumbangan orang untuk meringankan beban waris dan beban si mati nak guna harta boleh. Sebab itulah matlamat khairatnya pun. Objektif khairat yang digunakan. Yang kita masuk di surau masjid kat taman kita tu. Itulah objektifnya. Jadi tak salah guna harta itu. Walaupun si mati kaya sekalipun. Tak salah pun nak guna harta itu. Tak nak guna harta si mati. Tak salah. Sebab itulah si mati bayar yuran khairat dulu. Matlamatnya tak nak beban waris beginilah. Okey, boleh digunakan. Yang kita dok cerita ni adalah dari segi hukum fiqh. Hukum fiqhnya begitu. Jika sekiranya si mati dan sebagainya tak ada, kena pakai harta dia, boleh pakai dan sebagainya. Tak nak pakai, ada harta lain. Kalau waris yang tanggung macam mana Ustaz? Ada juga anak-anak yang kata tak apa, urus jenazah ibu saya ni, urus jenazah ayah saya nak guna harta saya tanggung dari A sampai Z. Inilah jasa terakhir saya. Alhamdulillah, bagus. Itu dipanggil tabarruk. Amal kebajikan daripada seorang anak. Terbaik. Tetapi janganlah lepas pada itu klaim daripada harta pusaka. Dia kata saya dulu, yang mengungkit lah, tak boleh lah. Kan? Sebab itu kena jelas. Ada yang kata begini, tak apa, urus jenazah arwah ayah ni pakai harta abang dulu. Itu hutang tu. Maknanya nak claim lah nanti. Jadi dia boleh claim dan boleh tak claim. Terpulang kepada dia. Sebab bahasa dia lapar tu kena check lah. Biasa orang kampung kita begitulah. Pakai harta saya lah dulu. Nak cari harta si mati payah ni. Nak pergi keluar dan sebagainya. Nak cari bawah tilam, bawah bantal lambaknya. Pakai harta abang dulu. Maka berhutang namanya. Kalau dia kata pakai harta abang je lah. Pakai duit abang je lah. Tak hutang. Dia nak tuntut tak boleh kalau dia kata pakai duit abang je lah. Tak tuntut balik nak claim. Tunjuk resit, bil, beli kain kapan, bil, beli peralatan untuk mandi, bil untuk beli resit-resit untuk pengurusan dan lain-lain. Bayar gali kubur upah mandi, semua dia simpan bil-bil dia. Oh, pandai dia ni. Kan? Cekak pengurusannya. Lepas tu nak claim. Dia kata, saya belanja dulu habis hampir 3,000 menguruskan jenazah ayah. Daripada dia meninggal di hospital sampai selesai pengkebumian, habis 3,000. Sekarang saya nak claim daripada harta pusaka. Harta ayah ni banyak rupanya, wang tunai dan sebagainya ni banyak. Saya nak claim dulu yang ini baru kita bagi pusaka. Tak boleh. Sebab kalau tabarruk, sebab itu nak tengok dulu ramai. Ia lafaz macam mana? Perjanjian adik-beradik pakai duit saja saya je lah. Tak boleh claim lagi. Jangan ungkit-ungkit. Pakai duit saya lah dulu. Boleh. Sebab itu. Kalau sebut pakai duit saya lah dulu. Biasanya hutang tuan-tuan dan puan-puan uruf kita. Tengok pada uruf lah. Uruf kawasan tu. Kan? Sebab itu nak perhati perkara-perkara itu. Supaya kita tak tersalah. Supaya kita menjaga perkara-perkara ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu bahasa yang selalu saya guna kat kampung dan sebagainya kan. Dia kata sebab ramai apabila tengok duit ayah, duit arwah ayah dia banyak dan sebagainya nak claim balik. Tabarruk tak boleh claim balik dah ya. Tak boleh. Ramai yang buat begitu kan, redha je lah. Kita kan hadiah pahala kat arwah ayah kita kan. Kita nak bantu. Kata tadi nak buat amal kebajikan untuk ayah.
Kan? Sebab itu saya kata hati-hati perkara ni sebab takut berlaku begitu. Dalam berlaku berebut harta pusaka dan sebagainya terlebih dah halang kita berebut ni saya nak tuntut jugalah. Kan? Kita tak nak begitu supaya kita elakkan perkara itu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu satu soalan. Terima kasih yang bertanya. Mungkin jawapan saya itu boleh membantu. Okey, ada soalan lain lagi dalam ni? Saya tengok tak ada dalam chat, ada satu je soalan. Rusti, ada ke soalan lain lagi? Dalam chat tu saja Ustaz. Okey, tak ada yang lain lagi ya. Okey, terima kasih. Kalau saya lihat di situ tak ada lagi. Okey. Ada Ustaz baru masuk. Okey, baru masuk soalan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi khairu azman. Okey, alhamdulillah. Jika ada pihak menuntut hutang tapi waris tak yakin jumlah yang dituntut si penuntut hutang, perlu tak waris bayar hutang itu juga? Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita selalu kan, apabila kita nak melepaskan jenazah tapi dalam proses melepaskan takut orang ambil peluang. Kan macam-macam dalam konteks kita hari ini. Sebab itu terbaiknya si mati belum dia mati dulu, ia ada buat catatan saya. Sebab itu Islam menggalakkan hutang-hutang ni tulis. Kan, kita tulis. Kalau kita disaksikan lagi bagus. Kalau dah bayar, potong. Dah jelas potong. Sebab itu dalam Islam ini, seseorang itu tak wajar tidur 2 malam berturut-turut sedangkan ada hak-hak harta dia. Ada harta, eloknya buat wasiat lah. Nanti kita bincang buat wasiat nanti. Wasiat tu bukan wasiat harta sahaja. Wasiat beginilah. Hutang mungkin ada. Waris kita tak tahu. Kan kita berhutang dengan si A. Si mati berhutang dengan si A. Dia perlu aja tahu. Agak-agak si A datang tuntut. Ayah awak dulu ada berhutang dengan saya 10,000. Ya ke? Waris-waris tanya, ya ke? Ya, 5 tahun lepas tarikh sekian-sekian. Betul ke ni? Betul ke ni? Macam-macam dia duduk tanya. Kita tak yakin betul ke ayah kita ada hutang. Betul tak betul itu hal waris ya. Okey, nak bagi tahunya hutang tak lepas. Walaupun kita tak tahu, di akhirat tak terlepas lah. Cuma waris tak salah, itu saja. Waris tak salah jika dia tak yakin. Tak salah. Apatah lagi banyak dan kita tak kenal pun orang itu. Tak salah. Sebab itu sikit-sikit tak ada masalah. Kita tak tu hutang RM20 tak ada masalah. Cuba kata datang minta hutang RM20,000. Menunglah waris-waris, betul ke ayah saya ada hutang RM20,000? Kami tak pernah dengar ayah bagi tahu pun kepada kami bahawa hutang RM20,000. Awak datang minta. Kalau saya bagi kat awak, esok orang lain pula datang kata RM15,000 pula. Lusa orang lain pula datang kata RM40,000 pula. Semua kami nak tunaikan hanya datang bagi tahu mulut sahaja. Kan contoh. Sebab itu perlu kepada bentuk pengurusan. Yang bagusnya si mati belum mati ada dah tulisan tu. Sebab itu si mati tu perlu ada macam kau kira-kira lah. Potong, dah bayar potong. Supaya waris nanti boleh rujuk dan sebagainya. Dan orang yang hutang yang besar-besar terutamanya eloknya ada catatan lah. Dipegang oleh orang yang berhutang. Dipegang oleh orang yang memberi hutang. Orang yang memberi hutang datang tuntut nanti dia kemukakan bukti. Waris tak wajib bayar jika dia tidak yakin ya. Tidak nanti kalaulah semua kita nak tunai walaupun tak ada usul peksa. Siapa-siapa yang ada berhutang dengan arwah ayah saya sila datang berjumpa keluarga kami. Okey, mohon tuntutan dengan pihak keluarga kami. Okey, pihak-pihak yang mengurus sekian-sekian namanya. Kan contoh penuh queue berbaris panjang dengan jarak 1 meter. Di rumah arwah. Apa panjang ni? Tutup hutang. Sebab apa mudah sangat ni? Yalah, seorang datang mengaku ada hutang bayar, ada hutang bayar. Macam bagi duit raya. Kan penuh orang datang. Wallahualam lah si mati betul-betul berhutang dengan dia atau tidak. Dia salah lah. Kalau kita bayar juga dia ambil walaupun tak berhutang tu berdosa dia lah. Yang masalah waris terjejah dengan harta berkenaan. Satu masalah yang lain. Sebab kita tak usul peksa. Apatah lagi harta itu ada hak anak yatim. Sebab itu kena usul peksa betul ke ayah saya. Awak last sekali kena tanya dia. Awak sanggup bersumpah tak dengan nama Allah kalau tak ada bukti sangat?
Kan agaknya bersumpah tak dia, dengan yakin dia bersumpah, bukan ya saya bersumpah wallahi, suruh dia wallahi wabillahi, sebab tak ada saksi dah ni, sebab dia tuntut juga. Contoh nak beri yakin kepada kita ni, sampai ke situ bukan kata ayah awak ada berhutang berapa 30,000, okey kira-kira esok saya bank sebab duit ayah saya banyak ni. Lusa pula orang datang, ayah awak ada berhutang dengan saya 13,000, betul ke? Ya, bank. Tak tunjuk bukti pakai telefon je. Okey. Agak-agaknya lah, itu maksud saya. Kan betul ke? Boleh awak buktikan. Kan? Itu kaedah dia. Okey, bukan Islam pakai mengaku je tu. Apatah lagi zaman sekarang tuan-tuan dan puan-puan, skamer dan sebagainya. Jadi mungkin terjawablah soalan yang Khairul Azman tadi. Maksudnya paling yakin, paling tidaknya minta supaya orang yang berhutang itu bersumpah lah dengan nama Allah. Paling tidak tak ada saksi supaya yakin kita bayar. Dia nanti kalaulah dia menipu 2 kali dia menipu, iaitu bersumpah langgarnya dan makan harta secara tak betulnya dia lah. Kan? Baik itu. Tapi orang ni macam-macam tuan-tuan dan puan-puan, tak kisah apa perkara tu. Okey, ada satu soalan terakhir insya-Allah, mungkin soalan terakhir. Jadi secara umumnya yang apa ni saudara Khairul Azman tadi tanya begitulah. Kalau kita tak yakin, waris tak yakin, tak wajib kecuali dikemukakan bukti dan saksi. Sebab itulah pihak yang memberi hutang atau pihak yang menerima hutang, yang meminjam, sama-sama ambil perhatian perkara ini. Kita tak nak, kalaulah yakin hutang itu ada tapi waris tak tunai kerana tidak tahu dan sebagainya, kita tetap, si mati tetap membawa sampai ke akhirat. Yang itu tak terbatas. Sebab itu banyak kan buat amal kebajikan, hadiah pahala kepada arwah yang berada di alam barzah sana. Hal pahala-pahala yang kita hadiahkan ini supaya terkumpul lebih banyak, mungkin yang dia bawa pun banyak dah. Kan kita tambah lagi lah, itulah anak-anak yang bagus dan sebagainya. Soleh dan solehah selalu berdoa untuk mak ayah dia, selalu hadiah pahala mak ayah dia, supaya benda inilah kalau untuk hutang-hutang nanti untuk dibekal bayar. Sebab di akhirat nanti tidak ada dah pakai duit bayarnya. Sebab itulah kita hendaklah membekali perkara-perkara ini, sebab kita tak yakin nak bayar hutang dan sebagainya, supaya berat timbang amalannya di akhirat nanti, dan kalau ada tuntutan apa-apa boleh diguna pakai di sana nanti. Okay? Itulah kita doa begitulah, sebab nak bayar duit kita tak yakin. Adanya orang susah dalam kalangan keluarga tu, ada yang susah, ada anak yatim, ada orang gila, ada orang tak siuman, ada macam-macam orang ada dalam waris. Kalau kita saja kita rasa nak bayar, apa kata orang lain pula, dan sebagainya. Itu maksud saya lah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan. Puan Kamisah dia bertanya satu soalan lagi. Doktor, jika harta pusaka dipersetujui dibagi secara sama banyak oleh waris-waris, bagaimana dengan hutang si mati jika dituntut? Adakah ikut sama rata juga bila waris-waris nak membayarnya? Ya. Okay. Ya. Jawapan secara umumnya ya. Okay. Maksud saya begini, semua waris-waris yang layak mendapat harta pusaka, akil balik dan semuanya waras, boleh tak nak bahagi sama rata sesama mereka? Nak jawab boleh tak boleh tu mereka faham tak dahulu bahagian harta pusaka, faham. Mereka nak bahagi sama banyak tu selepas mereka tahu dah bahagian, tetap nak masing-masing nak melepaskan hak masing-masing kepada mana-mana. Yang dapat banyak nak ambil kurang, nak sama banyak dengan yang lain. Tahu tak bahawa dia dapat banyak, selesai perkara itu barulah boleh jadi muafakat ataupun bagi sama rata. Sebab itu saya selalu sebut pembahagian sama rata yang berada dalam hukum faraid, bukan di luar. Maksudnya kita tak nak pakai faraid ni bagi sama rata. Yang itu silap. Salah. Kita buat sama rata dalam hukum faraid. Itu dulu. Apa maksud dalam hukum faraid? Waris semua tahu bahagian mereka. Barulah buat masing-masing saling melepaskan hak masing-masing kepada pihak-pihak atas dasar persetujuan bersama selepas tahu. Jangan duduk di luar hukum faraid. Faraid tolak tepi. Tak nak begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak meminggirkan hukum faraid kita ini, kerana pembahagian harta pusaka secara faraid itu wajib. Okay? Apabila wajib kena ikut. Apabila tak nak ikut, ada peraturan dan SOP dia.
Kan tak nak ikut maksudnya salah ke tak nak ikut ni, biar dalam hukum faraid. Itu maksud dalam ilmu faraid itu sendiri, bukan di luar. Itu maksud saya. Jangan silap faham bahawa muafakat boleh secara sewenang-wenangnya, bukan begitu ya. Biarlah faraid itu menjadi wajib dahulu. Waris nak terima kurang, nak terima lebih, itu atas dasar pelepasan hak masing-masing untuk membantu, untuk beri kepada kesenangan kepada orang lain selepas mereka menyedari hak faraid masing-masing. Itu yang sewajarnya, yang patutnya berlaku dalam proses permuafakatan dan sebagainya. Jangan hukum faraid kita kesampingkan terus muafakat. Jika sekiranya itu berlaku dan sebagainya, puan kami saya, hutang dibayar sama ada nak muafakat juga atau nak ikut faraid, kena buat persetujuan. Secara umumnya, kalau bagi muafakat secara umumnya, boleh nak bayar mengikut kadar muafakat juga hutangnya. Dan boleh nak dibayar ikut hukum faraid sebab hukum asalnya faraid. Okey? Hukum faraid boleh abang nak bayar 2 kali ganda juga. Yang itu yang paling diutamakan dari, sebab itu muafakat. Dulu bahagi secara muafakat atas dasar dah tahu hukum faraid. Sekarang hutang, kan hutang wajib bayar mengikut beban faraid yang diterima oleh masing-masing. Itu kadarnya. Kalau si mati dah ambil, waris-waris dah ambil harta. Okey, terbaiknya atau yang paling utamanya adalah ikut hukum faraid dulu. Sebab bahagi muafakat dulu persetujuan atas harta pusaka yang nak dibahagi saja. Sedangkan sebelum persetujuan itu lahir, hutang duduk sebelum itu. Hutang duduk sebelum persetujuan. Sebab hutang perlu jelas sebelum bahagi pusaka. Okey. Tapi kalaulah waris bersetuju untuk meneruskan juga bahagi secara muafakat, untuk bayar hutang pun sama banyak, itu waris boleh buat persetujuan. Tetapi secara prinsip umumnya, hutang hendaklah dibayar mengikut bahagian faraid masing-masing. Sebab hutang mendahului hukum faraid. Maksud mendahului pembahagian harta pusaka. Jadi apabila ia duduk dahulu, tolak semua harta pusaka daripada tanggungjawab berkenaan. Wallahu alam. Jadi bolehlah waris berbincang yang itu. Oleh kerana dah kita bahagi dulu pun sama rata macam mana ya. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Tapi kalau ikut bahagiannya, bahagian faraid mendahului. Wallahu alam. Okey, last kali ada pula satu lagi soalan Marisul. Allahu akbar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Macam mana Ustaz kalau kita janji nak bayar separuh bayaran untuk umrah tapi orang tu dah mati? Okey, nak tanggung dia pergi umrah separuh, dia tanggung separuh. Sekarang dia dah meninggal. Okey. Umrah tu wajib atau tidak? Kalau umrah wajib, kita dah berjanji, elok tunaikanlah janjinya. Tetapi sebab pegang kepada janji itulah. Tetapi biasanya nak tanggung ini merupakan suatu pemberian. Okey, jelas ya. Tanggung ini merupakan suatu pemberian kita kepada pihak yang kita tanggung. Biasanya pemberian itu mesti dibuat ketika penerima masih hidup. Okey, itu dari segi konteks itu. Jika penerimanya dah mati, okey, kita nak tanggung, cuma janji tak serah lagi sebab tak sampai masa. Macam kita katalah, okey, saya kalau ada duit lah, kan, saya berjanji nak bagi sedekah ke masjid. Kalau ada duit, saya berjanji nak bersedekah kepada masjid. Kan, dia tak kata lepas saya mati pun saya nak. Itu wasiat. Ini hidup ni. Kemudian dia meninggal, yang berjanji tadi tak wajib waris tunai ya, sebab perjanjian itu tunai masa hidup. Okay, begitulah tanggung ini. Tapi terbaiknya kalau ada kemampuan, eloklah ditunaikan. Tapi dari segi hukum kewajipan yang kita bincang, sebab dari segi menanggung dan sebagainya ini seperti mana kita tanggung nafkah juga. Orang mati tak tanggung dah nafkah orang hidup. Habis, terputus. Isteri pun tak ditanggung nafkahnya apabila suami mati. Walaupun suami kaya banyak harta sekalipun. Nafkah tu wajib tu. Masih hidup. Maka contohnya lah. Pun tak tanggung nafkah. Kecuali tempat tinggal sahaja dalam mazhab Syafi'i kita. 4 bulan 10 hari ketika beredah tinggal di dalam rumah yang disediakan oleh suami dia. Kalau rumah tu sewa, wajib ambil akta pusaka, bayar sewa, isteri duduk kat situ.
Itu kita akan bincang kemudian nanti ya, mungkin dia berkait sedikit lah. Okay? Itu maksudnya. Sebab kita beri kepada orang yang hidup, tiba-tiba dia dah mati. Kan, jika umrah itu sunat, tak wajib pun dia buat. Kan, umrah yang wajib, wajib lah. Kan haji dan umrah tu wajib. Umrah wajib maknanya wajib kali pertama, haji fardu yang kali pertama. Okey, yang berulang-ulang tu taklah. Tapi kalau boleh tunaikan janji lagi bagus, pakai harta kita itu sahaja. Yang kita cakap ni soal hukum, bukan soal etika lain ya. Sebab kita tak boleh nak beza ni soal hukum, soal etika kan. Saya selalu buat contoh lah, mungkin tak rapat, tak kias, tak sama pun. Contoh jual beli ketika orang azan atau baca khutbah Jumaat. Jual beli sah tak? Sah. Perbuatan haram. Beza tu. Begitulah kita nak cakap soal hukum jual beli ke atau hukum perbuatan orang itu. Kan? Itu maksudnya. Kita nak cakap soal harta kita ni. Soal kita nak langgar dan sebagainya. Itu eloknya kena elakkanlah. Kan, contoh orang jual beli hari. Sebab itu orang yang makan ketika orang baca khutbah Jumaat, tak wajib dia muntah. Muntah semula. Bukan haram. Sebab sah jual beli. Cuma perbuatan itu haram. Beza tu. Jangan kata tak sah. Ramai mana ambil harta tak sah. Beli TV, beli motor ketika orang azan Jumaat. Tak sah, tak jadi harta salah lah. Kan? Nak beza. Tuan-tuan nak beza di antara hukum boleh dengan tak boleh tadi. Okey, supaya kita jelas perbincangan. Dia kata, langgar sumpah janji dia. Haram tu, haram langgar. Harta tak salah. Tapi kita tak nak berkata begitulah. Sebab orang dah meninggal kan ya. Okey, mungkin itu boleh bantu menjawab secara ringkasnya. Mungkin ada pencerahan-pencerahan lain daripada ustaz-ustaz lain. Mungkin boleh membantu lagi lah jawapan saya itu. Saya jawab secara umum tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab dari segi umumnya begitulah dalam soal kehartaan ini, dia kalau pemberian itu masa hidup, dia mesti berpindah milik ketika hidup juga. Okey, berpindah milik ketika hidup juga. Okey. Wallahu alam. Insya-Allah. Okey. Mungkin tak ada lagi dan mungkin ada soalan-soalan mungkin malam ini terlintas. Ada soalan lupa. Boleh bertanya pada kuliah kita akan datang. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikutinya dengan baik insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa lagi, mungkin tak ada apa lagi urus dia ya. Sebelum kita berakhir, alhamdulillah perhatian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kita pada kali ini. Alhamdulillah, nampaknya walaupun dalam suasana yang agak masing-masing di rumah masing-masing dan sebagainya kan, agak harap kita boleh juga meneruskan pengajian ilmu kita, kerana ilmu ini sekarang ini tidak terbatas, boleh diikuti dengan pelbagai cara dan sebagainya. Alhamdulillah pondok masjid kita, pihak urus dia dan sebagainya bertungkus lumus hendak meneruskan usaha-usaha kita ini supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat sama-sama kita duduk menimba ilmu dalam satu majlis. Walaupun majlisnya berbeza rumah masing-masing, tapi masih lagi dianggap majlis ilmu yang kita duduk bersama. InsyaAllah ada ganjaran pahala yang Allah Ta'ala insyaAllah dapat kepada kita semua dengan kesungguhan kita, dengan kesukaran kita dan sebagainya. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada pihak urus dia yang bertukar lumus untuk melancarkan urusan kuliah kita pada malam ini. Okay, insyaAllah kita akan meneruskan lagi kalau dipanjang umur dan diberi murah rezeki dan sebagainya, untuk kita berjumpa lagi dalam kuliah yang berikutnya akan datang. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata, jaga diri masing-masing. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Ogos 2021 pada minggu ketiga insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz dan juga semua peserta yang hadir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.